Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Hello, anda sedang mendengar Sub Gearbox di mana kita borak dan gosip semua perkara otomotif. Saya Ariwan daripada Driver.my. Dan saya Chris Eng dari BehindTheWheel.my. Chris, fenomena Yamaha Y15ZR dan Yamaha Y16ZR menjadi fenomena yang cukup meletup di Malaysia. Tapi kenapa? Kenapa dua moped ini sangat diidami orang ramai? Ya, dia menjadi satu kegilaan sebenarnya. Saya pun memang tertarik sebenarnya, memang nak beli. Tapi saya rasa saya dah banyak motosikal. Jadi kurangkan sikit membelinya tu. Okey. Okey, fenomena ni sebenarnya motosikal moped ni kalau kita balik kepada history sejarah Yang ni kalau dalam tahun 90-an. Boleh tak saya balik tahun 90-an? Boleh. 70 pun boleh. Kali ini kita tak akan bincang pasal kereta, tapi kita akan bincang pasal moped. Betul. Ha. So saya nak cerita sikit pasal sejarah moped dalam sehingga sekitar tahun 90-an. Boleh? Boleh. Alright. Harap you sedia mendengar. Okey, Sedia tahun mendengar. 90-an ni motosikal moped boleh dikatakan kapcai. Moped tak kapcai bukan sama je sebenarnya. Yep. Dia mencetus satu fenomena yang cukup gah. Kalau time tu Yamaha, dia ada Yamaha SS, lepas tu ada SS2, lepas tu ada Y125. Lepas tu untuk Suzuki time tu dia ada RG, RGV. Okey, untuk tahun tu juga Suzuki dan Yamaha ni berkecimpung dalam dunia cupcrate. So time tu Syahrul Yuzi, yang ni jenama orang-orang yang total time ni okey berebut naikkan masing-masing jenama masing-masing Yamaha, Suzuki semua tu kan. So kat situlah motosikal moped ni dia menjadi ikutan sehingga sekarang. Pada zaman tu saya rasa Honda dia tak ada moped, tak silap saya. Dia cuma time tu ada ES5, Honda Hurricane. Kalau you perasan Honda Hurricane tu, kalau ingat tak? Tak ingat? I tak ingat Honda Hurricane. EX5 I tahu. Okey, ES5 ni memang legend lah. Legend. Sebab EX5 ni semua orang pun ada. I punya uncle semua Betul. ada. Cousin pun ada. Banyakkan bila balik kampung tengok 10 biji park depan rumah nini lah. Betul. ES5 ni memang legend sebab dah lebih kurang 1 juta lebih tau yang ES5 yang generasi sebelum ni dijual. Starting pada tahun 80-an sampai hingga tahun 2000. Ya. Dijual. Itu adalah satu motosikal yang cukup legend dan cukup lasak. Kalau you tengok dalam video-video, diorang pergi masuk hutan, orang lain pakai Scrambler, GS, BMW GS kan. Tapi relax je, ES5 potong. Itu adalah kelebihan Honda ES5. Okay. Lasak. So kali ini kita nak bincang pasal motosikal moped yang menjadi kegilaan ramai, iaitu Y15ZR dan Y16ZR. Saya pun hairan everyone. Kenapa dua-dua motosikal ni, especially Y15ZR, dia sudah menjadi satu ikon. Betul. Ya, orang yang tak tahu apa maksud moped pun dia tahu, oh itu kan, itu mungkin dia misalkan itu kapcai, tapi orang tahu apa dia Y suku. Yes, Y suku. So mana nama Y suku datang? Okey. Yang ini pun dah pernah jadi debate antara rakan-rakan media yang motosikal kan. Kita bincang. Y suku ni datang daripada mana? Kalau dalam 100 tu suku 25. Suku ni dia bukan satu nickname yang dibagi oleh Yamaha. Betul? Bukan. Nickname yang dibagi oleh yang satu ni yang penggemar motosikal lah. Something lah, name orang ramai lah. Betul. Kan. Y suku ni, suku adalah mengikut ukuran jam, bukan ukuran biasa. So 15 minit suku, betul tak? Sebab 1 jam ada 60 minit. 15 tu satu suku. Betul, Yes. betul. Jadi dia benda tu diterapkan untuk Y15 ni jadi Y suku. Macam best sikit kan, Y suku. Takkan Y3 suku. Yalah, betul lah. Y3 suku dah 45. So dia lebih kurang macam tu. So nama ni adalah nama yang diorang bagilah. Jadi untuk kreatif juga betul, sangat kreatif. Tapi yang paling penting Y16 ni, ini saya nak kongsi kepada Chris ataupun kepada rakan-rakan yang pendengar di luar sana. Y16 ni saya bangga tau, kerana dapat motosikal ni Malaysia dengan yang cepat. Everyone bangga macam everyone yang bawa motosikal masuk Malaysia. Yes, betul. Sebenarnya saya rasa bangga tau, sebab kita adalah negara kedua yang dapat motosikal ni. Kenapa? Negara pertama yang mana?
Vietnam. So kita Malaysia negara yang kedua dapat motosikal Y16. Y16. Kalau di Vietnam dipanggil Yamaha Exciter. Tapi kat Malaysia dia tukar jadi Y16. Ini kerana kan Chris, normally Malaysia adalah negara yang terakhir lah dapat motosikal. Kereta juga. Tapi okey kita stay dengan motosikal. Alright. Tapi yang ni memang rasa bangga lah. Kenapa Malaysia menjadi negara kedua yang dapat motosikal ni? Itu membuatkan saya rasa bangga. Yes, kurang-kurangnya Malaysia dah jadi satu nama yang bagus tau untuk Yamaha. Kalau you ingat Yamaha NVX. Okey, dia diperkenalkan di litar antarabangsa Sepang oleh Rossi. Tahu tak oleh Rossi? Of course, siapa dah tahu dia doktor. Okey, dia doktor. Yalah, kita jangan tengok prestasi dia buat masa sekarang, tapi yang prestasi dia sebelum ni. Dia legend dengan Yamaha yang semua kan. Alright. So, motosikal tu launch di Malaysia, tetapi masuk Malaysia selepas 2 tahun lebih. Oh. Launch di Malaysia tapi masuk 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian dipasarkan di Malaysia. So, diperkenalkan di Malaysia. So, 2 tahun baru dia dijual untuk di Malaysia. So, itu yang saya boleh katakan Malaysia ni agak ketinggalan untuk dapat model-model baru. Okey, tapi untuk Y16 kita negara kedua. Itulah saya kata macam wah, bangganya saya. Tiba-tiba rasa bangga kan. Nah, itu sebab dia jadi pening. Sebab apa? Sebab Malaysia adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang menjadi kegilaan motosikal moped ni. Tapi Indonesia lebih pada skuter. Lebih kurang macam itulah asal sejarah dia. Tapi untuk pengetahuan kat Thailand kebanyakan masih skuter lagi. Skuter lagi ya? Yes. So that's why kita jadi negara kedua. Jadi kalau ikut NVS, Yamaha NVS, dia akan dia lancar dekat Indonesia, Thailand, Vietnam, Philippines dan baru Malaysia. So Malaysia mungkin negara yang terakhir, tetapi untuk Yamaha Y16 ni jadi negara kedua. I see. NVX tu kan skuter, betul? Betul. Okey. Tapi hairan, bukan saja Y16. Tapi saya hairan kenapa Y suku ini sangat hot sampai Yamaha bawa masuk Y16 dengan cepat. Sebab Y16 adalah satu motosikal yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Bayangkan bila Y16 lancar dekat Vietnam, orang Malaysia dah ada beli body kit semua tu pasang dekat motor Y15. Itu you boleh nampak tak? Boleh nampak tak yang macam orang Malaysia nak sesuatu motosikal yang baru dan motosikal yang mempunyai kuasa-kuasa yang agak bagus ni. Itu jadi fenomenanya. Jadi bila Yamaha bawa masuk ni macam semua orang happy sebenarnya. Tapi ini tukar kosmetik sahaja kan? Tukar kosmetik sahaja. Tapi apa kelebihan Y16 berbanding dengan Y15? Dari segi kelebihan, Chris, dia masih motosikal moped. Bentuk yang hampir sama. Cuma yang beza dia lampu belakang dengan lampu hadapan. Beza dia lagi adalah dari segi enjin. Enjin adalah sangat yang cukup berbeza lah. Sebab Y15 dia 150cc dan Y16 ni dia 155cc. 5cc berbeza sahaja. 5cc berbeza, tetapi horsepower dia tinggi hingga 3-4 horsepower. Tu tinggi sebenarnya. Betul. Untuk kenderaan yang ringan kan? Yes, tinggi. Dia akan membawa banyak difference lah. Betul. Perbezaan. Lepas tu torque dia pun sangat tinggi juga. Taklah tinggi sampai 20-30, tapi beza dalam sehingga antara 3-4 torque. So, beza dia adalah dari segi kuasa dan dari segi torque dia lah. Lagi satu yang paling penting, kalau dulu ramai yang kata Y15 ni gear tak cukup. Gear tak cukup? Yes. Time tu Y15 ni ada 5 gear dan untuk Y16 ni dia ada 6 gear. So ada extra lagi satu. Untuk apa ni extra gear? Okay, sebenarnya extra gear ni bagi I untuk personally, bila you dah extra satu gear, bila you dah long distance, so engine tu tak kuat mengerang tau. So dia bila dah full throttle ni masuk 110 lah kan. Ikut had kelajuan. Kalau ikut had kelajuan dari 110, so RPM dia mungkin rendah sikit lah. So kita kurang-kurangnya tak rasa penat ketika menunggang. Okey, kalau RPM rendah juga dia akan jimat minyak kan? Betul. Bila jimat minyak penting, sebab kalau ikut kan yang kalau kenangan yang saya buat motor dulu daripada KL, Shah Alam KL Bulang tau. Sebab dulu saya seorang wartawan mahkamah. Okay. So daripada pagi saya akan terus pergi mahkamah Shah Alam. Lepas tu petang balik office buat story. Time tu saya bawa motor kecil tau, yang 100
cc. Oh. Hui, azab dia, Chris. 80 hingga 90 km tu badan saya dah macam bergegar tau. Bukan setakat motor bergegar, badan saya pun dah macam bergegar. Oh. So benda tu yang macam membuatkan saya rasa penat. Ya, Lepas tu vibration yang kuat betul, kan. selepas 5 bulan 6 bulan saya terus tukar yang motor cc besar sikit, iaitu Yamaha 135 SC. Time tu bila you naik 100 macam wah, tenangnya, relax je. So tak penat lah kan. Daripada Shah Alam balik office terus buat story, so macam ada tenaga lagi. Tapi kalau you bawa motor yang cc kecil ni, bila you full throttle you rasa penat sangat. So sama juga yang macam Y16 ni. So bila gear dia yang banyak, RPM dia rendah, dia akan membuatkan kita lebih selesa untuk menunggang. Satu lagi, jimat minyak. So lagi satu yang paling penting, dia mempunyai tangki minyak yang lebih besar sedikit. Besar sampai mana? Okey, bukannya sampai 14 liter lah. Besar dia tu hanya 5.4 liter untuk Y16. Berbanding Y15 ni dia mempunyai 42 liter. Tetapi walaupun perbezaan dia lebih kurang 1.2 liter, apa yang saya difahamkan, dia boleh ditunggang sehingga 200 km. Okey. Oh, jauh. Betul, yes. Agak jauh untuk 200 km. Normally kalau yang motosikal besar ni, ada certain Ducati kan, walaupun dia 14 liter, dia pun boleh ditunggang sejauh 200 km juga. That means Y16 ni jimat minyak lah. Jimat minyak, yes. Wah, betul-betul jimat minyak. Jimat minyak. Tapi make sure you bawa ikut had laju yang disarankan oleh kerajaan. Okey, motor pun tak boleh jalan laju kan. Betul. Full throttle pun maksimum pun 110. Itulah. That's why bagi I, Y16 ni dia memberi satu cerita yang lain dari Yamaha, Hong Leong Yamaha motor ni. Kenapa? Dia ada dua variant. That's why ketika dia lancar motosikal ni, dia datangkan Y series tau. Kadang-kadang macam Y series, apa Y series ni? Apa Y series ni? Rupanya Y ada variant yang baru ataupun model yang baru. Y15 dan Y16. Tetapi yang mungkin ada kekurangan jugalah Y16 ni sebenarnya. Dia lebih mahal. Okey, betul. Ada banyak lagi teknologi dalam Y16 ni kan. Dia lebih mahal, at least 2,000 lebih. Hampir 2,000 lebih. Okey. Satu lagi yang saya paling tak suka, road tax yang mahal. Berapa road tax kali ni? Road tax kali ni lebih kurang RM30 sahaja. Saya dengar ni masih lagi sangat murah lah. Okay, alright. Betul. Tapi kalau berbandingkan yang 150cc yang ke bawah, murah sangat. Berapa? Okey, silap saya free. Free. Betul ke? Betul, free, yes. Cuma you bayar RM2 tu hanya untuk dapatkan lesen tu lah. Umpah lesen tu lah. Yang kertas tu. Yang tu you kena bayar lah. Okay, lepas tu kalau you pergi pejabat apa, tambah lagi RM2 untuk laminate. RM4. So itu ada kelebihan yang RM4 untuk kertas dan lamination saja. Ya, lebih kurang macam tu lah. So bila you macam bayar RM30 ni, macam mahalnya. RM30 ni ada termasuk kertas dengan laminate tak? Tak ada. Tu road tax saja. Tu road tax saja. Yes. So kertas dengan laminate tu mungkin tambah lagi RM2 jadi RM34. Yang ni kalau you renew dekat pejabat pos, okey. Kalau you renew dekat murah lah. Kalau you renew dekat JVJ mungkin murah lagi lah. Itu berdasarkan pengalaman saya yang pernah di renew road tax MVS. Okey. Sebab saya tolong renew kawan saya punya kan. Saya bagilah RM2. Dia marah. Bukan RM2 cik, RM30. Saya macam, kenapa RM30? Ini sisi dia besar. Okey. Tiba-tiba saya rasa kurang cerdik di situ. Tapi ini satu kekurangan yang okey lah kan. Ini bukan efek motosikal itu pun. Betul. Itulah saya katakan. Jadi dia ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan performa dia lebih bagus. Jarak tunggangan dia dengan satu tangki pun boleh mencecah 200 km. Tapi dia ada kekurangan juga. Semua benda ada kelebihan dan kekurangan, Chris. Tetapi yang untuk Y16 ni, kekurangan dia mungkin harga yang mahal dengan road tax yang mahal. Tapi buat masa sekarang saya tak pasti kalau anda nak membeli tu sama ada korang kena tunggu waiting list yang lama atau tak. Okey, kalau saya nak beli tu, sanggup nak tunggu. Tapi yang mana saya nak beli untuk first time? Y15 ke Y16? Saya katakan saya ada duit untuk beli satu. Ada duit untuk beli Y16. Tapi adakah saya beli Y16 ataupun cukup Y15? Okey. Kalau you dah cukup duit nak beli Y16, better you ambil Y16 lah, sebab motosikal tu dah ada performance, dah ada teknologi yang canggih-manggih berbanding dengan Y15. I prefer you ambil Y16. Tapi kalau you sejenis yang
nak beli motosikal pun dengan hutang, better I rasa Y15 cukup lah. Okay. Kalau nak beli one shot cash, kalau you ada duit, you can go Y16. Okay. Tapi kalau you nak hutang Y16, I rasa baik ambil Y15 je. Sebab hutang ni banyak interest tau. Itu sangat yang boleh membebankan anda lah. Okay. Kan? Tapi bila I dengar sekarang kan, saya pun dengar macam okay lah, walaupun ada lebih gear, walaupun ada lebih kuasa, tapi Y15 pun best juga kan. Betul. You kena faham kan, motosikal ni adalah motosikal panas. Apa maksudnya panas? Panas ni motosikal yang diperhatikan lah. So senang berlaku. Saya minta jauh, senang berlaku kecurian kan. Kebanyakan motosikal ni menjadi hot lah kan, benda-benda tu kan. Okay. Walaupun tak hilang motor, kadang-kadang hilang parts motosikal tu. Alamak. Betul. Yang ni saya pernah buat story kan, dekat Reba saya pun agak terkejut sebab motosikal tu yang Yamaha 15, kalau anda pernah baca ni memang anda familiar. Bila Y15 tu version tu bila baru keluar, budak ni parking dekat bawah rumah. Pagi besok dia macam nak pergi kelas, sekolah semua, tengok kepala dah hilang. Kepala motor hilang. Kepala motor hilang. Bukan kepala dia. Bukan kepala dia hilang. Yang tu macam wow. Agak panas lah kan. Kenapa kesian lah kat budak tu. Budak tu dah lah bapak dia beli motosikal, tengok motor kepala pula hilang. Kan. Macam tak bagus lah kan. Korang ni nak main motor tapi korang rembat orang punya. Tak bagus kan? Tak bagus. Better nak main motor, pastikan guna duit sendiri. Jangan rembat barang orang. Yes. Kepala motor ni boleh fix atas motor yang lain kan? Boleh, sebab dia macam generasi pertama dengan generasi kedua. Facelift. Jadi kepala ni hilang. Mahal Chris. Setahu I untuk kepala tu yang original that time dekat 1,000 lebih. Kesian lah. So bagi I, kalau yang orang di luar sana tu rasa nak main motosikal, kumpul duit sikit-sikit, beli. Jangan rembat orang punya. Jadi pandangan I, kalau you ada duit, go to Y16 ZR. Sebab dia ada lebih banyak teknologi. Yes, banyak teknologi. So banyak ciri-ciri yang baru yang tak ada bagi Y15. Yes. Tapi yang mana experience yang lebih bagus, yang lebih smooth? Okay, yang lebih smooth, I rasa Y16. Sebab bagi I, bila you dah ada extra gear, power yang lebih banyak, so yang kita bincang tadi, so dia lebih selesa tau untuk bawa sebenarnya. Lagi persatu, motosikal ni dah jadi trend tau. Bila you ada motosikal Y16 ni, orang yang pertama, kedua, orang tak awal ni bawa dekat dengan jalan raya kan, dia akan jadi satu tarikan. So macam wow, awet cun. Sama macam awet cun lah. Tapi wow, Y16. Okay. VVA. Something like that. Saya faham. Sama lah macam tengok, Pro2 Ativa baru. Cantik. Betul. Kita kena highlight cakap, wow, Proton S50. Yalah, betul lah kan. Kalau selalu ada kenderaan baru atas jalan, kita pun akan tertarik. Yes. Tapi normally sebab apa yang fenomena Yamaha ni jadi tarikan, sebab dia mempunyai after part yang cukup banyak. Senang nak cari parts ni. Yes. Senang nak modify. Yes, senang untuk modify. Dia banyak sangat parts, komponen yang untuk modify sebenarnya. That's why benda Yamaha ni dia memang jadi kegilaan tau untuk penunggang-penunggang ni. Modify dari segi kuasa ke, atau segi bunyi ke, atau segi kosmetik, atau ketiga-tiga sekali? Sebenarnya semua ada. Kosmetik, bunyi, kuasa, macam-macam. Memang semua part you ada. Pelbagai jenama you ada. Sama ada nak guna jenama Taiwan ke, nak guna jenama Jepun ke, semuanya ada. Cuma you sediakan duit saja. So yang ini based kepada pengalaman untuk kebanyakan abang-abang bawa motosikal besar ni kan, pun pernah jadi gila tau untuk beli Y15 ni. Bagi diorang untuk modify motosikal Y15 ni murah. Yalah, bagi diorang murah lah kan. Yes. Contohnya kalau you nak tukar sport rim motosikal besar yang fully carbon tu dah mungkin belas ribu, 20 ribu kan. Contoh kalau you nak modify, you nak ubah suai untuk Y15 ni untuk 20 ribu. Macam-macam dah boleh buat Chris. Dari segi kosmetik, dari segi handling dia, dari segi dia punya nak kuasa memberit, dari segi enjin, dah komplit. Wah, ini dah jadi macam beli ni untuk main.
Yes, dia more kepada hobi sebenarnya. Normally orang yang beli ni, orang yang buat ni, dia bukannya lebih kepada suka bawa laju-laju pun sebenarnya. Dia lebih kepada yang macam nak show off je. Kebanyakan yang bawa ni lebih kepada show off lah kan. Yeah. Kebanyakan mereka ni bawa yang selamat. Tapi bila dia berkumpul, dia nak tunjuk, Y15i ni pakai Olin. Olin tu 15 saja. Y15i ni pakai Brembo. So dia macam orang tengok, wow. Dia bagi semangat tu tau. Dia bukannya nak macam nak rempit bawa sampai boleh menggugat nyawa semua tu kan. Tak, dia lebih macam bila dia parking, I beli suspension ni 2,000 lebih ni pakai Olin ni. Kan? Untuk tunjuk-menunjuk je. Yes. Tapi at least benda tu dia just hobi. Okay. Daripada dia buat benda lain, why not dia buat benda main hobi macam ni, betul tak? That's why I rasa Yamaha ni dia mempunyai banyak parts yang boleh katakan make up. You nak buat kosmetik, banyak kosmetik you boleh buat. You nak tukar rim Yamaha pun ada. Itu ada kelebihan Yamaha lah. Patutlah. Okay, saya sekarang sudah sedar kenapa Yamaha Y Series ini. Y Series, yes. Y Series kan, betul kan? Y Series ni digemari ramai. Yes, betul. Ada part banyak, teknologi pun baru. Betul. Boleh customize lah. Betul. Cuma kita tolakkan yang ke tepi, yang suka merempit bawa laju-laju, yang dekat highway membahayakan nyawa tu. Yang tu kita tolak ke tepi lah. Yang tu kalau kita nasihat pun, cuba berubah lah. Yes. Cuma yang kita nak highlight sekarang ni, yang suka buat motosikal dia lebih kepada untuk keselamatan, macam tukar brake Brembo, suspension Olin, tu adalah untuk pengendalian yang cukup bagus dan kuasa brake yang mencengkam, betul tak? So brake yang lebih makan lah kalau ada Brembo. Betul. So walaupun benda tu you all nampak show off, tapi tak, itu adalah untuk ciri keselamatan. Bagus. So tapi kalau nak beli, saya pun mesti terdahulu ambil lesen. Yes. Sama macam episod sebelum ni pun juga kata terlebih dahulu akan ambil lesen. Sekarang pun belum ada lesen lagi. Belum Chris, lagi. Alright. I doakan sebagai you dapat lesen secepat yang mungkin. Okay. Saya rasa kita berada di penghujung rancangan dah, Chris. Dah lama sangat kita sembang ni. Harap korang faham sikit lah kenapa fenomena moped Y Series ni menjadi kegilaan rakyat Malaysia. Ini berdasarkan pemandangan saya ataupun pendapat saya saja tau. Tapi cuma pendapat korang tu mungkin berbeza dengan saya lah. So kalau ada pendapat yang berlainan ataupun komen-komen yang anda nak sampaikan kepada kita, tolong komen. Tolong komen. Silakan komen dalam Facebook ataupun dengan Instagram ni lah. Sampai di sini saja episod podcast kali ini. Saya Eriwan daripada Driver.my dan saya Chris Eng dari BehindTheWheel.my. Terima kasih.